kita sekarang berada di perkarangan Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir sebelum hijrah 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Dan bila mana beliau dilahirkan oleh ibunya, beliau dibawa untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengazankan pada telinga kanannya dan mengiqamahkan pada telinga kiri beliau. Dan kemudian Nabi mengatakan, izhabi bi abil khulafa, bawa dia pergi kepada Abul Khulafa, ataupun izhabi bi abil khulafa disebut kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas kerana Sayyidina Abbas, ayah beliau adalah merupakan datuk kepada pemerintahan Abbasiyah. Itu disebut izhabi bi abil khulafa. Soalah ini adalah mukjizat Nabi SAW. Nabi telah memaklumkan bahawa keturunan Sayyidina Abbas nanti akan ada pemerintahan mereka sendiri, iaitu pemerintahan Abbasiyah. Dan disebutkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah seorang yang sangat alim dan didoakan oleh Nabi SAW dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan dia digelar dengan turjumanil Quran, dan disebut juga dengan habrul ummah, ini alimul ummah. Ini orang yang paling alim dalam umat Nabi SAW pada zaman beliau. Dan diceritakan oleh Abi Saleh, murid beliau, bahawa majlis Sayyidina Abdullah bin Abbas yang diadakan, kalaulah Quraisy boleh berbangga dengan perkara tersebut, maka mereka akan jadikan itu sebagai kebanggaan. Mana majlisnya sangat besar, dan kemudian jalan akan jadi sesak disebabkan kerana untuk hadir ke majlis pengajian dengan beliau. Dan beliau mengajarkan setiap ilmu, dan murid yang datang untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut berbeza-beza. Ada yang datang untuk belajar halal dan haram, hukum fiqh. Ada yang belajar hukum berkaitan dengan syair. Ada yang belajar berkenaan dengan faraid dan seumpamanya. Dan mereka keluar masuk ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi macam pondok besar yang ada pada waktu tersebut, yang tidak boleh berkumpul dalam satu masa, tapi setiap pengajian tadi dihadiri oleh orang yang pelbagai. Dan kata Sayyidina Abu Saleh, ma ra'aitu misla hadza li ahadin minan nas. Saya tak pernah tengok majlis yang sebesar itu di kalangan manusia yang lain. Ini berkat doa Nabi SAW. Dan beliau meriwayatkan 1600 hadis, 1660 hadis Nabi SAW. Dan beliau wafat di Taif, di tempat yang kita ada sekarang ini, iaitu dimakamkan di dalam kawasan masjid, sama ada di dalam kawasan putih itu, dinding putih itu, ataupun dalam kawasan yang di tengah-tengah di antara maktabah tu dan juga di antara masjid. Dia ada satu kawasan yang kemungkinan di tempat tersebutlah Sayyidina Abdullah bin Abbas dikebumikan di tempat tersebut. Sama ada di antara maktabah dengan masjid, nanti akan tengok ada satu dinding, ataupun di dekat dengan dinding putih sini. Dan di sini juga lah dimakamkan Sayyidina Syekh Tuan Guru Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani juga dimakamkan di sini, dekat dengan kawasan putih, dinding putih. Dan guru kami Maulana Syekh Kiai Ahmad Jamhuri rahimahullah pernah menyebutkan bahawa jenazah Syekh Daud Fatani pernah dipindahkan daripada sini menuju ke Mekah dan ditanam di bawah pokok cenderai di Mekah. Cuma pokok tu saya tanya dekat mana, dia kata dia pun tak tahu. Tapi dipindahkan pada zaman waktu Wahabi masuk menyerang kota Taif dan membunuh masyarakat Taif pada ketika tersebut. Ramai kanak-kanak, wanita-wanita yang mati dibunuh, hatta kanak-kanak di dalam buaian pun dibunuh oleh mereka, kerana mereka menganggap bahawa masyarakat di Taif ini adalah masyarakat yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan padahal mereka adalah golongan sufi, orang yang soleh, yang
menjalankan syariat Nabi SAW. Dan ini diceritakan sendiri dalam kitab-kitab Wahabi sendiri. Dalam kitab-kitab mereka pun disebutkan tentang perkara tersebut secara jelas, dan berbangga dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Dan saya pernah baca maktak tulisan tersebut dalam sebuah kitab mereka yang dikarang oleh pengikut ataupun murid kepada Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Kitab tu saya tak ingat nama tajuknya, dan dia sendiri mengakui bahawa mereka adalah golongan Wahabi. Dia mengaku, dan tak apa itu. Semoga Allah ampunkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah, pada ketika berumur 71 tahun. Umur beliau 71 tahun waktu beliau wafat, dan jenazah beliau disolatkan oleh Sayyidina Muhammad Ibnul Hanafiyah, anak kepada Sayyidina Ali tetapi dengan isteri yang lain. Sayyidina Ali setelah kewafatan Sayyidatina Fatimah, beliau berkahwin dengan Al-Hanafiyah, dan kemudian daripada hasil perkahwinan tersebut lahir anak yang namanya Muhammad Ibnul Hanafiyah. Kenapa tak disebut Muhammad bin Ali? Jadi untuk membezakan di antara anak Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah, dengan anak Sayyidina Ali dengan yang selain daripada Sayyidina Fatimah. Maka Muhammad bin Al-Hanafiyah, maqamnya salah satunya disebutkan di Mesir, dekat dengan maqam Sayyidina Zunnun Al-Misri dan maqam Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, maqamnya di situ. Dan Sayyidina Muhammad Ibnu Hanafiyah mengatakan, mata wallahi al-yawma khairu hadhihi al-ummah, telah mati pada hari ini demi Allah sebaik-baik umat Nabi SAW. Jadi waktu disolatkan jenazah Sayyidina Abdullah bin Abbas, disebutkan perkataan tersebut, kataan tadi. Mana khairu hadhihi al-ummah, maknanya Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah kutub pada zaman tersebut. Jadi orang yang terbaik pada zaman tersebut, maknanya ini kutub pada waktu tersebut. Ini pangkat yang tertinggi dalam kewalian. Dan pun kalau tidak begitu pun beliau sahabat Nabi yang agung. Itu sudah memadai dengan kewalian beliau. Dan kemudian bila mana diletakkan jenazah beliau untuk ditunaikan solat, datang seekor burung putih terbang masuk ke dalam kain kafannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan bila dia cari burung tu, tak jumpa. Ada burung masuk dalam kain kafan dia, dan kemudian burung tadi hilang dalam kain kafan tersebut. Dan kemudian mereka cari tak jumpa, dan waktu ketika mana tanah kubur beliau ingin ditanam, nak diratakan, terdengar bacaan hatif, suara bacaan dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ini dalil menunjukkan Sayyidina Abdullah bin Abbas telah mencapai peringkat nafsu yang tertinggi, dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan suara tadi tidak diketahui siapa yang membacanya. Ketika ditanam tu dengar suara tu keluar pada waktu tersebut, membacakan ayat dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Sayyidina Jabir bin Abdullah ketika mendengar berita tersebut atau berita kematian Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menepukkan tangan beliau, kan gembira. Maksudnya dibuat macam ni lah, kata ni macam tu. Ataupun bila disebut macam tu, dia kata mata a'lamun nas wa ahlamun nas, telah mati pada hari ini manusia yang paling alim dan yang paling lemah lembut di kalangan umat Nabi SAW. Jadi hari ini kita berada di maqam beliau, dan kita akan nanti hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Dan moga-moga ziarah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.